Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 28 Oktober 2020 kembali bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita malam ini dengan perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. Bercakap dalam sidang media COVID-19 di Kuching petang tadi, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merangkap timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugahambas berkata, Sarawak terus mencatatkan peningkatan positif COVID-19 dengan 27 kes direkodkan hari ini. Menurutnya dengan jumlah itu, kini Sarawak merekodkan sebanyak 846 kes positif COVID-19. Hari ini kita ada 27 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. 20 kes baru telah dikesan di daerah Kuching. 4 kes di daerah Miri, 2 kes di daerah Sibu dan 1 kes di daerah Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 846 kes. Dalam pada itu, beliau memberitahu satu kluster baharu telah diisytiharkan di daerah Kuching, iaitu kluster Green Hill. Hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ingin mengisytiharkan satu kluster baru, iaitu kluster Green Hill di daerah Kuching. Indeks kes kepada kes ini merupakan kes 798 yang telah disahkan positif pada 26 Oktober 2020. Seramai 45 orang kontak berada kes ini telah disaring. 3 daripada kontak telah didapati positif pada 27 Oktober 2020 dan 15 lagi kontak didapati positif COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes kluster ini adalah seramai 19 orang termasuk kes indeks. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS Dr. Chin Zin Hing menyatakan pihaknya menyediakan kemudahan untuk saringan kesihatan kepada orang ramai di 5 buah klinik kesihatan di Kuching bermula Jumaat ini. Mulai dari Jumaat ini kita akan sediakan di klinik Batu Kawah, klinik Sentosa, klinik kesihatan Tanah Putih, klinik Petrajaya dan juga klinik Jalan Masjid. Kami akan beri nombor telefon untuk klinik ini supaya ramai yang ingin buat ujian ni perlu telefon dahulu sebab kita tak nak semua datang sekaligus untuk jadikan overcrowding dan sebagainya. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak di bawah Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak dengan kerjasama Persatuan Penggiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching kini menjalinkan kerjasama untuk memartabatkan warisan tradisional Sarawak ke persada antarabangsa. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu Songket Sarawak dapat diangkat ke persada antarabangsa melalui persembahan muzik dan fashion dengan menjadi platform untuk anak-anak tempatan melibatkan diri dalam dunia fashion dan industri muzik. Sehubungan itu, beliau memaklumkan Sarawak Music Fashion Galore SAMFAG akan diadakan buat pertama kali bertempat di Pullman Hotel Kuching Sarawak pada 28 November 2020 yang akan dihadiri oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan isteri Datuk Amar Ajah Sarawak Music Fashion Gala memilih Songket Sarawak sebagai karya seni yang bertemakan Enchanting Evening with Sarawak Songket, iaitu bertujuan untuk memartabatkan warisan tradisional Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Pada aspek lain, Songket Sarawak digabungkan di bawah pencalonan Songket Malaysia ke UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity tahun 2021. Sehubungan itu, beliau memaklumkan Sarawak Music Fashion Galore SAMFAG akan diadakan buat pertama kali bertempat di Pullman Hotel Kuching Sarawak pada 28 November 2020 yang akan dihadiri oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan isteri Datuk Amar Hajah Jumaani, Tun Tuanku Bujang bagi mengetengahkan motif Songket Sarawak untuk pencalonan UNESCO.
Bercakap dalam sidang media Samfak di Kuching hari ini, beliau percaya bahawa dengan mengetengahkan songket bermotifkan Sarawak, ia dapat dilihat setanding dengan songket Malaysia dengan adanya penglibatan pereka fashion tempatan yang terkenal seperti Datuk Tom Abang Saufi, Datin Anasu dan Ben Nazari. Berikut pula, peranan Lembaga Pembangunan Industri Rumbia Sarawak diharap dapat membantu pekebun kecil Rumbia terutamanya dalam mengawal harga pasaran tanaman tersebut. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sehingga kini harga pasaran Rumbia masih ditentukan oleh pihak pengilang. So kita bersyukur akhir kita sudah semakin dekat dengan hasrat kita untuk melihat ya penubuhan lembaga pembangunan industri Rumbia di Sarawak ini tercapai. Kita sudah mempunyai lembaga misalnya nanas ya dan beberapa tanaman yang lain, dan sewajarnya lah ya Rumbia ini juga mempunyai satu lembaga yang akan nantinya nombor satu objektifnya ialah untuk melihat ya iaitu dari segi pembangunan industri Rumbia di negeri Sarawak. Kemudian yang sangat diharap oleh pekebun-pekebun kecil ialah ianya juga dapat membantu iaitu untuk meregulate ya dari segi harga. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas mewakili Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah merasmikan Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program di Stadium Perpaduan Dalat Mukah pada Selasa. Adun Dalat itu menambah, beliau optimis industri Rumbia mampu diperluaskan yang akan meningkatkan hasil dalam negeri kasar negeri selain melonjak pendapatan pekebun kecil. Berikut pula mengenai Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaul Samiun telah melakukan tinjauan ke atas projek pembinaan Kompleks Kolam Renang Betong hari ini. Tinjauan tersebut adalah untuk merangka pelan tindakan yang perlu dilakukan bagi mengatasi masalah projek yang dikategorikan projek sakit itu. Projek pembinaan Kompleks Kolam Renang Betong dilaksanakan di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-11, peruntukan negeri dengan kos RM9.78 juta telah dimulakan pada 14 Mac 2017 dan dijadualkan siap pada Disember 2018. Namun, status perkembangan projek sehingga 30 September 2020 hanyalah pada tahap 43% dan dikategorikan sebagai projek sakit. Semasa tinjauan tersebut, Dato' Amal Jaul Samiun telah diberi taklimat berkaitan permasalahan yang dihadapi dan perbincangan mengenai hala 7 projek. Selanjutnya, Simposium Usahawan Kontraktor Seri ke-13 yang berlangsung di Simanggang Seri Aman pada Selasa menghimpunkan seramai 141 peserta yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Melalui program itu, peserta berpeluang mempertingkatkan pengetahuan dan kompetensi berkenaan cara-cara pengurusan perniagaan di samping diberikan sijil penyertaan beserta 10 mata Continuous Contractor Development CCD bertujuan untuk pembaharuan pendaftaran. Berucap pada majlis itu, Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perdagangan dan Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Narudin Majais berkata, penganjuran simposium itu amat bertepatan dengan matlamat melahirkan lebih ramai kontraktor berkualiti dan bertaraf dunia bagi mengangkat industri pembinaan negara ke tahap yang lebih baik. Dalam masa yang sama, turut diadakan penyerahan pampasan tanah bagi pakej pembinaan terang kedua dari Lingga ke Betong. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Mewakili seluruh tenaga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak, kami mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul buat semua yang beragama Islam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.